Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Setiap negara ada undang-undang yang tersendiri untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan. Jadi kalau beratlah kesalahan orang tu buat, maka dia punya hukuman tu makin beratlah. Tapi kan ada beberapa kes dekat luar negara dulu ni, diorang ni sebenarnya tak bersalah pun, tapi diorang tetap dijatuhkan hukuman mati. Lepas tu makan masa berpuluh-puluh tahun untuk membuktikan yang diorang ni langsung tak bersalah. Tapi sayangnya kebenaran tu dah muncul agak lewat sebab orang tadi tu dah pun dijatuhkan hukuman mati. Salah satu faktor kenapa diorang ni jadi mangsa keadaan adalah disebabkan pada masa tu resis dan disebabkan oleh warna kulit je guys. Memang kesian. So korang kena tengok video Nina ni sampai habis sebab Nina akan listkan dekat korang 3 cerita yang mana orang tadi telah dituduh bersalah sedangkan dia tak bersalah. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang pertama ni adalah tentang seorang lelaki yang bernama Colin dan dia ni adalah seorang pemilik bar yang berada dekat Australia. Dia telah dituduh ataupun telah disabitkan dengan kesalahan merogol ataupun bunuh seorang budak perempuan yang bernama Alma. Kes ni jadi sangat popular pada masa tu dan si Colin ni telah mendapat gelaran dia yang tersendiri iaitu gelaran Gun Alley Murder. Dalam kejadian tu dikatakan Colin ni telah membunuh budak perempuan yang bernama Alma tadi tu yang baru berusia 12 tahun. So kejadian ni terjadi pada 31 Disember tahun 1920 yang mana mayat Alma ni telah dijumpai dekat sebuah lorong yang dikenali sebagai Gun Alley. Keadaan yang dia dijumpai pada masa tu pula dalam keadaan yang tak berpakaian. Punca kematian dia pula disahkan dia telah dicekik sehingga meninggal. Kalau ikut saksi, Alma ni dilihat buat kali terakhir semasa dia telah melalui sebuah bar milik Colin tadi. Lepas tu saksi tu juga kata dia nampak ada seorang lelaki yang follow Alma ni dari belakang tau. Jadi bila kes ni dah sampai dekat pihak polis, so polis pun syak yang Colin yang buat semua ni. And then masa dekat tempat kejadian tu kan, polis telah jumpa beberapa helai rambut yang berwarna perang dan juga berwarna merah. So salah satu rambut tadi tu dipercayai milik Colin. Polis memang syak Colin ni si pelaku lah sebabnya dia sebelumnya ada rekod dengan pihak polis yang mana dia telah disyaki tembak dan rompak salah seorang dia punya customer. Jadi bila polis ni semak rekod diorang, lepas tu Colin ni pula telah disyaki pernah rompak dan bunuh dia punya customer tu kan. So diorang lagi lah mengatakan okey memang Colin yang buat dekat Alma ni. Tapi kan Colin tak pernah mengaku salah dia. Dia kata dia tak pernah bunuh Alma tu. Kemudian pada 24 April tahun 1922 dia telah dijatuhkan hukuman mati di penjara Melbourne. Dan masa tu dia masih lagi muda guys, iaitu sekitar umur 29 tahun. Selepas berpuluh-puluh tahun kemudian iaitu pada tahun 1990, siasatan forensik ke atas kes Colin telah dijalankan dengan lebih teliti. Jadi kali ni ada 3 orang penyiasat buka kes ni balik dan cuba selidiklah sebenarnya betul ke Colin yang buat semua tu. Jadi hasil siasatan yang menunjukkan 2 helai rambut yang warna merah dengan perang tu kan sebenarnya bukan milik Colin tapi dipercayai adalah milik Alma. So dekat sini memang sah-sah lah Colin tu tak bersalah dan dia telah dituduh bersalah dan buat semua tu. And then pada tahun 2008 Colin telah diberi pengampunan oleh Gubernur Victoria secara terbuka. Even pada masa tu Colin pun dah tak ada dah. Dia dah pun meninggal sekitar 86 tahun yang lepas. Dikatakan pengampunan ni adalah pengampunan pertama dan terakhir yang telah dibuat oleh kerajaan Australia. So Colin lah the only one person lah yang mendapat pengampunan secara terbuka. So sebelum ni memang tak ada. Kesiannya tu dah lah dijatuhkan hukuman mati kan, tapi sebenarnya dia tak buat apa benda tu. Memang nanya gila-gila. Okey, kita teruskan kepada next story. Jadi cerita yang kedua ni adalah tentang seorang lelaki yang bernama Sake dan dia ni adalah orang pertama yang berjaya bebas dari hukuman mati di Jepun. Itu pun selepas dia menjalani beberapa perbicaraan dan akhirnya dia menang dalam kes ni. Tapi 2 tahun yang lepas iaitu tahun 2020, Sake dah pun meninggal semasa umur dia 95 tahun. Sebelum dia meninggal, sebenarnya Sake ni telah menjadi seorang juru kempen ataupun orang panggil orang yang terpaling kuat lah bersuara dalam tunjuk perasaan. Jadi dia orang yang agak famous. So kempen Sake ni sebenarnya adalah dia protes ataupun menentang habis-habisanlah hukuman mati. Sebab apa dia protes? Sebabnya dia adalah salah seorang mangsa yang hampir dikenakan hukuman mati sedangkan dia tak buat salah. Jadi macam mana cerita dia? So kejadian tu terjadi pada 30 Disember tahun 1948 bila ada seorang pembunuh yang tak dikenali telah pecah masuk sebuah rumah milik seorang Sami. So yang jadi mangsa pada malam tu adalah Sami tadi yang berusia 76 tahun dan juga isteri dia yang berusia 52 tahun. So diorang ni telah dibunuh dengan menggunakan kapak dan juga pisau. Bukan tu je, pembunuh tadi tu juga telah mencederai
mencederakan anak Sami tadi, anak perempuan diorang yang berusia 14 dan juga 12 tahun. Pada masa kejadian tu terjadi, Saki yang merupakan seorang petani yang miskin dan juga buta huruf telah ditangkap atas tuduhan mencuri beras. So polis pun tahanlah Saki tu yang pada masa tu baru berusia 23 tahun. Semasa dia dalam tahanan tu, dia langsung tak diberi hak untuk membela diri sendiri dengan menggunakan hikmat peguam. Dan masa soal siasat dia dengan pihak polis tu, dia selalu dipukul dengan menggunakan batang buluh. Bukan tu je tau, tapi dia juga telah dilarang untuk makan, minum dan juga tidur. So pendek cerita, masa dia dalam tahanan tu, masa dia kena soal siasat tu, dia memang menderita lah. Disebabkan polis bantai dia ni agak dahsyat juga. Akhirnya polis pun dapatlah surat pengakuan dari Saki yang mengatakan dia lah yang membunuh Sami dan bini Sami tu dulu. And then pada 23 Mac tahun 1950, Saki telah pun dijatuhkan hukuman mati. Even dia dituduh bersalah buat semua tu, tapi dia tetap tak pernah mengaku pun kata dia yang buat. So disebabkan dia nak bebas daripada penjara kan, dia pun nekat lah untuk belajar menulis dan membaca. Kemudian dia dapat buat petition dan kes dia ni telah dibicarakan semula dekat mahkamah. Selepas 6 petition dibuat, akhirnya Saki telah dibenarkan untuk dibicarakan balik dan akhirnya kes dia menang. So Saki memang disahkan kata tak bersalah dan semua tuduhan dekat atas dia tu adalah palsu. Disebabkan pihak berkuasa ni dah melakukan kesalahan, okey, tuduh Saki ni bunuh Sami tadi, sedangkan dia kesalahan dia cumalah mencuri beras je. So kerajaan Jepun pun bayarlah pampasan dekat dia sebanyak 7,000 yen untuk setiap hari semasa dia berada dekat penjara dulu. Jadi jumlah semua pampasan yang Saki ni dapat adalah 90 juta yen. Separuh duit pampasan yang dia dapat tu dia telah derma kepada kumpulan yang berkempen untuk pemansuhan hukuman mati. Jadi dia buat tunjuk perasaan, protes, buat kempen semua tu untuk masukkan hukuman mati sebab dia sendiri dah pernah rasa macam mana dia dituduh bersalah untuk bunuh orang. Padahal dia tak pernah bersalah pun. Okey, kesalahan dia ditangkap cumalah sebab dia curi beras and dia ditangkap. Lepas tu polis paksa dia untuk mengaku kesalahan yang dia terbuat. Disebabkan masa tu dia tak pandai menulis. Jadi dia pun buatlah apa yang polis ni cakap and then dia pun dituduh, tapi akhirnya dia telah dibebaskan. Scary. Okay, last story. Pada tahun 1952, seorang lelaki yang bernama Mahmud telah dijatuhkan hukuman mati oleh kerajaan United Kingdom. Jadi pada masa ni Mahmud ni dah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang anak lelaki. Dan Mahmud ni sebenarnya merupakan warga British Somalia. Pada usia yang masih muda iaitu 28 tahun, dia telah dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan yang dia langsung tak pernah buat. Jadi pada masa tu Mahmud ni telah bekerja sebagai seorang kelasi and then dia telah dituduh membunuh seorang perempuan yang bernama Lily yang berusia 42 tahun pada 6 Mac tahun 1952. Lily telah dijumpai meninggal selepas dia tutup kedai dia pada malam 6 Mac tu. Masa Lily dijumpai, keadaan dia memang sangat menyedihkan lah. Yang mana leher dia ni telah dipercayai dipotong dengan pisau yang tajam ataupun pisau cukur dan duit dia juga telah dicuri. So pada malam tu sebenarnya Lily ni telah menjadi mangsa rompakan. Kemudian kes ni pun jadilah kes polis dan polis pun mulakanlah siasatan diorang untuk menyiasat beberapa orang lelaki tempatan termasuklah Mahmud tadi. 2 jam lepas kena siasat, polis tadi tu pun ke rumah Mahmud lah untuk geledah rumah dia untuk investigate lebih dalam. Diorang pun geledahlah rumah Mahmud soal siasat dia, tapi semasa polis geledah rumah dia kan, diorang tak jumpa pun apa-apa bukti senjata ke yang menunjukkan kata Mahmud buat benda tu. Tapi Mahmud ni kena tangkap juga sebab ada orang petikai tentang alibi dia pada hari kejadian. Kemudian pada hari yang dia nak kena gantung tu kan, isteri dia memang langsung tak tahu apa-apa tau. Sampailah si isteri ni nampak notis kematian yang kata suami dia kena gantung dekat pintu penjara tau. Masa hari yang Mahmud tu kena gantung, si isteri dia ni pergi ke penjara untuk melawat Mahmud. Tapi itu yang dia dapat, notis yang ditampau oleh polis mengatakan suami dia dah pun digantung, sedangkan dia memang tak tahu itu adalah hari terakhir yang sepatutnya dia dapat jumpa suami dia lah kan. Tapi itu yang dia dapat. Isteri dia Laura tadi tu berjuang untuk menegakkan kebenaran selama 46 tahun termasuklah 3 orang anak lelaki dia. Akhirnya kes ni berjaya diserahkan kepada Suruhanjaya untuk semakan balik kes. Dan bila diselidik dengan lebih teliti, dikaji, disiasat apa semua kan, rupa-rupanya Mahmud memang langsung tak bersalah. Dan kemudian family Mahmud ni pun mendapatlah pampasan sebanyak 1.4 juta pound sterling. Disebabkan pada masa tu isu perkauman agak kuat, resis semua kan. Polis pun berat sebelah, tak betul-betul selidik, main hembus je. Mahmud jadi mangsa dia. Selepas 70 tahun kemudian barulah family Mahmud ni dapat keadilan, walaupun sebenarnya semua dah terlambat pun. Pihak polis Britain pun minta maaf kepada family Mahmud atas kesalahan diorang yang telah menghukum orang yang tak bersalah. Kesian tu. Sepatutnya dah Mahmud tu meninggal usia masih muda, 29 tahun, dia ada anak kecil-kecil lagi. Sepatutnya dia dapat hidup bahagia dengan family dia kan, tapi dia telah dituduh bersalah atas kesalahan yang dia tak buat and then dia dihukum mati.
Dan pada hari yang sama juga, isteri tak tahu apa-apa. 70 tahun kemudian baru terungkap kebenaran yang dia langsung tak buat. Memang resis gila. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Memang tak dapat dinafikan, kalau kita baca balik kes-kes yang lama dekat luar negara, banyak kejadian-kejadian yang di mana diorang ni berkulit hitam kan, disebabkan dekat tempat diorang tu, negara yang diorang duduk tu resis kuat kan. So bila kau kulit hitam je, kau bersalah ke, kau tak bersalah ke, kau tak bersalah. Macam tu. Yang tak bersalah pun jadi bersalah bila diorang paksa untuk mengaku. So diorang yang jadi mangsa ni tak ada, orang kata apa, tak ada hak diorang untuk membela diri sendiri. So diorang terpaksa lah buat apa yang polis nak. Jadilah mangsa keadaan. Sedih tu, kesian sedih. Sebagi Nina benda sangat menyedihkan lah. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan set notification. Dan korang boleh komen dekat bawah kalau korang nak Nina ceritakan tentang apa-apa je lah. Okay, so nanti kalau Nina dapat info, maklumat cukup, Nina akan cerita balik. Okay, dan satu lagi, jangan lupa untuk follow Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.